Apa yang berlaku di zaman jahiliyah tu, bila mati suami kepada seorang perempuan, maka pewaris-pewaris dia mewarisi bini sani, ayah sani. Mewarisi dengan cara lagu mana? Kalau dia nak menikah pun dia pakai menikah. Tak tanya dah dia nak ke tidak. Kalau nak kahwinkan dengan orang lain pun kahwinkan dengan orang lain. Ataupun tak sini menikah pun boleh jadi juga. Tak sini menikah. Maknanya dalam keadaan paksa. Mereka lah yang berhak terhadap perempuan tadi daripada ahli keluarga dia. Jadi pokok dia ni yang jadi walinya. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Bahkan orang perempuan kalau mengikut kita dalam Islam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, semalam pun kita sudah jumpa dah, tusta'marun nisa fi abdha'ihinna. Kena tanya mereka itu. Kena minta arahan, amar, perintah dia. Dia suruh. Baru boleh. Kalau tidak tak boleh. Gitu hak Islam kita ni. Begitu juga. Cuba kita tengok Imam Bukhari nak ayat ni. Baki paksa-paksa ni dia banyak berlaku ni. Banyak lagi kalau kita tengok hukumnya tak serupa dengan hak lain-lain. Apa ya hak ni kita nak kata supaya tidak paksa juga jadi. Tak boleh lagu tu. Itu tujuannya nak ayat. Misalnya kalau orang perempuan tu dipaksa berzina, artinya dia dirogol. Adakah kena had? Tak kena. Apa? Kan nak kira berzina juga. Dari segi zahirnya kalau nak kiranya, bukan dengan menikah tu. Lepas tu apa tak kena had? Sebab dia dipaksa, hukumnya jadi lain. Lepas tu kalau kita kata hak tadi pun, orang tu dipaksa supaya menjual, tak sah jual dia. Walaupun kita kata cukup syarat orang lain, dia lain, beza masalah dipaksa ni. Itu Imam Bukhari nak ayatnya. Tak boleh lah juga kita tak boleh kata sah juga. Tak boleh kata lagu tu lah. Itu dia nak kritik ni, tak habis lagi ni. Siapa bab-bab lain dia mari ni nak kritik lakon. Jadi hal ni Imam Bukhari buat marilah ayat Quran ni. Wa man yukrihunna la tukrihu fatayatikum 'ala al-bigha in aradna at-tahassuna litabtaghu 'arada al-hayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Hak semalam pun kita baca dah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jangan paksa hamba-hamba untuk berzina. Tak kira lah paksa lagu mana, tak boleh paksa. Itu hamba. Kalau orang merdeka lagi tak boleh. Imam Bukhari buat kesimpulan gitu. Hamba dia tidak benarkan. Padahal banyak perkara hamba ni dia tak tuduh kepala pun tak apa hamba ni. Hukum dia tak pakai baju tak apa hamba ni, mengikut kebanyakan mazhab dia tak pakai baju, nampak tetek tak apa, tidak aurat lagi. Dia tidak serupa dengan orang merdeka. Banyak dia tak apa. Tetapi dalam kes ini hamba pun tidak benar berzina, apatah lagi orang merdeka. Kalau dipaksa, apakah kena hukum? Tak kena hukum. Tak kena hukum. Itu Imam Bukhari naknya. Dalam keadaan paksa ni beza hukum. Lepas tu dia cerita di zaman Sayyidina Umar ni, ada seorang hamba hak milik kerajaan lah. Moga hamba ni pada masa tu dia satu sumber juga harta juga. Dia telah merogol seorang hamba perempuan hasil khumus. Khumus ni 1/5 daripada harta rampasan perang yang kerajaan dapat. Kerajaan dapat 4/5 lagi dibagikan kepada orang-orang yang ikut serta pergi berperang itu. 1/5 daripadanya kerajaan yang dapat. Jadi hamba saat ni hak daripada hasil itulah khumus itu. Yang laki-laki ni, hamba laki-laki ni paksa dia sampai memecahkan darahnya. Maknanya gadis lah kira-kiranya. Hamba perempuan itu. Umar pun hukum. Hukum siapa? Hukum hak lelaki itu. Hak lelaki itu hamba. Kan hamba pun dia kena hukum juga. Cuma dia tidak hukum seperti orang merdeka. Tidak hukum seperti orang merdeka. Umar pun hukum dia. Dan buah negeri. Tetapi dia tidak hukum walidah, hamba perempuan dia tidak hukum. Pasal apa? Pasal dia kena rogol, dia kena paksa. Jadi lain hukum. Kita tengok dalam semua perkara berbeza hukum. Apa dalam perkara tadi
serupa dengan tidak dipaksa juga sah jadi jual beli itu. Itu yang dia nak tekannya. Zuhri berkata berhubung dengan amah al-bikr, hamba perempuan yang dara, yang dipecahkan darahnya oleh orang merdeka, lagu mana? Nak hukum lagu mana? Jadi orang yang arif tentang hamba ni kena panggil. Kita panggil, ni hamba ni kalau dia setara ni, anak dara, berapa reganya? Berapa reganya? 1,000 kita kata. Katakanlah 1,000. Tetapi kalau dia sudah tidak dara lagi, berapa harganya? Kalau nak dijual, kurang harganya jadi 500. Katakanlah 500. Maka orang yang merogol tadi dihukum dia supaya bayar 500 kepada tuan. Tuan hamba perempuan sana ni. Ataupun kalau kerajaan lah bagi kepada kerajaan lah 500. Dan orang yang merogol tu selain daripada dia kena bayar tadi, dia kena sebat. Kena sebat. Gitu. Dia kena sebat. Lepas tu selain daripada tu, hamba perempuan saat ni hak kena denda dengan sebab harga dia tu kurang tu satu perkara. Lepas tu satu perkara lagi, ulama berselisih pendapat, iaitu kalau macam saat ni dia kena bayar kalau tidak mas kahwin. Sadaq ni bukan menikah, dia rogol kan, tetapi mas kahwin dia kena bayar ke tidak? Sebab dia rogol. Di sini dia sebut ni dalam hasyiah ni, dia sebut ikhtalafu fi wujubi as-sadaq laha faqala Ata wa Az-Zuhri na'am wa huwa qawlu Malik wa Ishaq wa Abi Thawr. Ni dia ni kata Malik kata, Ishaq dan ramai lagi ulama-ulama lain kata kena mas kahwin dia. Mana kalau perempuan ini setara ni, kalau dia nak menikah, berapa mas kahwin dia? Kena bayar 1,000. Kena 1,000. Lepas tu jadi kurang kau tadi 500, kena bayar 1,500. Katakanlah. Katakanlah 1,500. Tetapi dia kata Sya'bi berkata, kalau sudah dikenakan had ke atas perogol itu, tidak lagi perempuan itu mendapat mas kahwin. Inilah pendapat Kufiyin. Jadi ada khilaf di situ. Tak apalah. Kalau mengikut kata kena bayar mas kahwin lagi. Mas kahwin apa dia tidak kahwin? Dia panggil mas kahwin. Sekiranya kalau dia ni nak menikah, maka dia ada mas kahwin kan? Hak ni pun dia kena bayar mas kahwin, walaupun dia tidak menikah, kena bayar mas kahwin. Tetapi hamba yang sudah janda, sudah janda, yang ni sudah berkahwin lah, lepas pada tu dia jadi hamba, ataupun semasa dia jadi hamba tu dia sudah berkahwin, lepas tu bercerai, misalnya katakanlah bercerai dengan suami dia, itu janda lah. Tidak ada pada hamba yang janda dalam keputusan imam-imam apa-apa denda ataupun bayaran ganti rugi, tidak ada. Itu kata Imam Bukhari, tidak ada. Tetapi walaupun tidak ada, tidak kena bayar lah. Sebab apa? Tidak jadi kurang rega dia tu. Sebab rega dia tu jadi sebab setara tu je lah. Kalau rega dia 500 juga, dengan sebab orang rogo dia pun jadi 500 juga, tidak kata jadi kurang rega dia tu. Sebab dia ni sudah janda dah. Beza di antara janda dengan anak dara ni beza. Itu dia nak ayatnya. Tetapi orang yang merogol janda itu pun kena had juga. Bukan kata tidak kena had. Dari segi had tu kena had. Yang ni kena sebab lah. Jadi kalau hamba, ikut cara hamba lah, separuh orang merdeka. Kalau orang merdeka, ikut cara dia, ikut hukum dia yang seperti kita sudah jumpa dah lah baru ni tu, berkenaan dengan hak zina ke apa tu. Imam Bukhari buat mari hadis ni, sebab hadis ni yang menepati syarat dia. Ibrahim bawa Sarah, bawa pergi, raja tu pun suruh dia hantar. Jadi keadaan Nabi Ibrahim ni hantar bini dia pergi dekat raja, tahu dah raja tu zalim. Apa yang mungkin dilakukan oleh raja? Mungkin raja akan merogol isteri dia, mungkin kan? Ataupun bunuh, ataupun apa saja boleh buat lah. Apa Nabi Ibrahim hantar?
Hantar juga ni. Dia nak ceritanya tak kira.